Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala qad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, situ, orang-orang pada masa dahulu tidak menanyakan tentang hal-hal ini seperti ditanyakan oleh orang-orang pada sekarang, dan ulama'nya tidak mengatakan yang haram dan yang halal, tapi saya jumpai mereka itu mengatakan yang sunnah dan makruh. Itu cara makna orang dulu dengan orang sekarang. Dibincang ni benda ni sunnah ke ataupun makruh, sama dah bukan maknanya. Artinya mereka memandang kepada yang sehalus-halus daripada perbuatan makruh dan sunnah, sedang perbuatan yang haram keburukannya sudah nyata. Kemudian Hisham bin Urwah pernah berkata, jangan engkau tanyakan mereka hari ini tentang sesuatu yang diada-adakan oleh diri mereka itu sendiri, kerana untuk itu mereka telah menyediakan jawapan. Tetapi tanyakan bagi mereka sunnah, sebab mereka tidak mengetahuinya. Ya, kita nak secara umum itu sunnah. Dia ada sama, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunnah. Bila umum, sunnah itu umum. Ya, dia nakkan perjalanan kita betul dengan perjalanan Rasulullah SAW. Ajar itu senang. Kalau nak tanya hukum kan dia pusing, hukumnya ada khilaf, ini macam-macam lah. Itu makna ulama dulu sekarang lain beza. Ulama dulu ditanya, dia nak betul kita dulu atas jalan sunnah. Nabi dah pesan, man tamasaka bi sunnati dakhala al-jannah. Siapa pegang dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, tidak sewajarnya bagi orang yang memperolehi ilham sesuatu kebajikan lalu terus mengerjakannya sebelum lagi mendengar hal itu pada asar daripada sahabat sahabat. Ia memuji akan Allah Ta'ala kerana ilham itu sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Dalam nafsu apa dipanggil, nafsu mulhamah, dia sentiasa diturunkan ilham-ilham apabila kalbi dia mula mengalami kesucian, pembersihan. Dia amarah, kemudian lawamah, kemudian bau mulhamah. Mulhamah peringkat ketiga, banyak dapat ilham tu. Kalau suluk yang ni banyak dia sepung terbuka. Kemudian si Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, tidak sewajarnya bagi orang-orang yang memperolehi ilham satu kebajikan lalu terus mengerjakannya sebelum lagi mendengar hal daripada asal. Maknanya benda-benda warid ini kenalah ditafsirkan dahulu oleh orang-orang yang pakar dalam bidang itu. Bunda Abu Sulaiman radhiyallahu anhu mengatakan demikian kerana apa? Pendapat-pendapat yang diada-ada itu memang menarik perhatian dan melekat di dalam hati. Oleh kerananya kadang-kadang mengotorkan kebersihan hati. Makna setiap ilham datang itu ditafsirkan dengan yang tak betul mana dia. Menampakkan hebat-hebat, jadi dah dia rasa dia hebat, apa jadi masalah juga. Lalu menyangka yang batil itu benar. Dari itu harus dijaga dengan hati-hati, dengan membuktikan dengan asar-asar mana kesan-kesan ini. Kerana inilah tatkala Khalifah Marwan mengadakan mimbar pada salat hari raya di sisi tempat sembahyang, tempat salat buat mimbar. Lalu bangun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Seraya dia berkata, hai Marwan, bukankah ini bid'ah? Maka jawab Marwan, tidak. Ini tidak bid'ah, tetapi dia panggil lebih baik daripada yang tuan ketahui. Sungguhnya orang yang sudah banyak sekali, orang dah ramai, maka maksudku supaya suara itu sampai pada mereka. Dah ramai kan duduk bawah bercakap ni, suara tak lantang, bila naik atas mimbar dah tinggi. Itu aja kan bagaimana. Cuma nak memudahkan orang mendapat maklumat lebih terang penyampaian. Apa bid'ahnya pula.
Kemudian menyambung Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah tidaklah sekali-kali kamu mendatangkan yang baik dari apa yang aku ketahui selama ini. Ya, wallahi demi Allah tidaklah aku akan bersolat di belakangmu hari ini. Ya. Sesungguhnya Abu Sa'id menentang Khalifah Marwan dalam peristiwa tadi. Disebabkan apa? Rasulullah SAW dalam khutbah hari raya dan khutbah semayang meminta hujan memegang busur ataupun tongkat. Pegang anak panah, busur panah ataupun tongkat. Ya, tidak atas mimbar. Jadi kau dah naik sini, aku tak nak ikut kau hari ini. Kemudian pada satu hadis yang terkenal, man ahdasa fi dinina ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan dalam agama kita sesuatu yang tidak di dalamnya, mana tak ada benda tu kita buat, maka raddun ditolak. Jadi Rasulullah tak bakal memang kau buat apa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada hadis yang lain disebut pula, man ghasya ummati fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa membohongi umatku, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Baik, kalau ada dulu kat sini, Anas bin Malik dengan sanad yang dhaif. Lalu orang bertanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana orang membohongi umatmu? Rasulullah SAW menjawab, iaitulah diada-adakan suatu bid'ah lalu dibawa manusia kepadanya. Maka sini dibahas panjang oleh ulama tajuk bid'ah. Ada sampai bid'ah yang wajib pun ada. Rasulullah tak buat kumpul Quran. Mana ada zaman Rasulullah kumpulkan. Ya, di zaman Sayyidina Uthman dia buat kumpul sebab memandangkan masalah berlaku. Itu kebanyak hufaz hafiz Quran dah syahid. Besok tak ada orang yang hafal Quran, Quran pun dah hilang, mana macam mana? Ijtihad dia kumpul, dibukukan nanti. Jadi kerja tu dipanggil bid'ah, sebab Nabi tak buat. Tapi mengikut kajian dah pengkat main jaga. Itu kewajipan. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai seorang malaikat yang menyeru setiap hari. Barang siapa menyerahi sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan memperolehi syafaat. Kemudian orang yang menyanyai agama dengan mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dibandingkan dengan orang yang berbuat dosa adalah seumpama orang yang menderaka raja dengan menjatuhkan perintahnya, dibandingkan dengan orang yang melawan perintahnya dalam satu perintah yang tertentu. Itu perlawanan itu kadang-kadang diampuni, tetapi kalau menjatuhkan perintah raja tidaklah diampuni. Jatuhkan raja terus. Jadi berkata setengah ulama, apa dikatakan salaf, maka berdiam diri kepadanya adalah satu kekasaran. Dan apa yang didiamkan oleh salaf, maka membicarakan dan memberat-beratkan diri. Salaf, khalaf. Salaf dululah, khalaf itu kemudian. Kemudian berkata ulama yang lain, kebenaran itu berat. Orang-orang yang melewati garisnya telah menghinanya diri. Ya, dan orang yang memendekkannya adalah lemah, dan orang yang berdiri teguh pada kebenaran adalah mencukupi. Dan sabda Rasulullah SAW, alaika bil namatil aswad alladhi yarju ilayhi al-ali wa yartafi ilayhi at-tali. Haruslah kamu digariskan, ya, haruslah kamu di garis yang di tengah, yang kembali kepadanya, yang di atas dan yang naik kepadanya, yang berikutnya. Menjadilah kamu maknanya aswad,
Namaks al-aswad, garis tengah. Artinya kembali pada dia al-alih, dan terangkat pada yang tali. Ini maksudnya penduduk lain pertengahan itu adalah disuruh khairul umur awsatuha. Baik pekerjaan ialah pertengahan. Dalam bid'ah-bid'ah yang keras sangat. Tapi jangan sampai longgar sangat, terus dia tak apikkan bid'ah tu buat dia reka je. Tapi dalam rekaan pun ditambah tu ada yang dibenar. Sebab tu ulama pecahkan, ada bid'ah tanpa pihak wajib, ada pihak sunat, ya. Yang haram, ya, maknanya mereka itu kena berhati-hati. Dan sabda Rasulullah SAW, alaikum bil namatin ustah, ya, haruslah kamu duduk garis tengah. Kemudian berkata Ibnu Abbas, kesesatan itu manis dalam hati orang-orang. Bila benda yang tak elok tu selalu orang suka, ya. Benda yang elok macam-macam ada. Itu sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Kemudian berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wazaril ladzina takhazu dinakum la'iban wa lahwa. Tinggalkan olehmu mereka yang membuat agamanya permainan. Orang kafir lah, dia memainkan, tak mau beriman, dan membuat mana senda gurau. Ya, agama tu kena mana benda yang tegas. Dan lagi firman Allah, faman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasanah. Ini semua peringatan-peringatan. Adakah orang yang dihiasi perbuatan dengan buruk, lalu perbuatan yang buruk itu dianggap baik? Ini yang banyak masalah. Dia buat buruk tapi dia kata dia baik. Betul-betul dia mengatakan perbuatan yang bagus, padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak elok. Diceritakan tentang iblis yang kena kutukan Allah Ta'ala, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, bahawa iblis mengirimkan tentera. Iblis mengirimkan tenteranya pada masa sahabat radhiyallahu anhu. Maka kembali tentera itu kepada iblis dengan perasaan menyesal. Bertanya iblis, apa khabar kamu sekalian? Dia tanya, apa khabar kamu sekalian? Kemudian tentera iblis menjawab, belum pernah kami melihat seperti mereka itu. Kami tidak memperoleh sesuatu dari mereka. Mereka telah meletihkan kami. Dia perang dengan orang hebat-hebat, tak dapat. Kita dapat letih lah kan, kita perang kalah, tak dapat kehasilan. Untuk menyesatkan orang-orang yang berkuat, berpegang, bertakwa kepada Allah SWT, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Maka menyambung iblis lagi, rupanya kamu tidak sanggup menghadapi mereka, di mana mereka telah menyertai nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan turunnya wahyu yang Tuhan. Masya-Allah. Nampak tak zaman turunnya wahyu daripada Tuhan, mereka dapat saksikan keadaan itu. Tetapi sesudah mereka itu nanti akan datang satu kaum yang akan kamu perolehi hajatmu dan mereka. Akan datang pula kamu dapat dengan dia kali kamu dapat masuk. Bukan ada hajat kamu dengan dia masuk bakul lagi. Ini kedudukan akhir zaman yang sangat bahaya. Sekali datang masa tabi'in pula. Sahabat ilaman sahibat Nabi, mara'an Nabi mu'minan wa mata mu'minan. Barang siapa yang dapat melihat Nabi dan bersama Nabi, dia beriman dan mati beriman. Man lakian Nabi. Kalau sahabat tu man lakian Nabi mu'minan wa mata mu'minan, dia jumpa Nabi, dia beriman dan terus mati pun beriman. Kalau tabi'in sebalik, man lakian sahabat, mereka dia bertemu dengan sahabat, beriman dan mati beriman. Itu mana tabi'in. Allah. Mana tadi? Tatkala datang masa tabi'in, iblis itu mengirimkan lagi bala tenteranya. Itu pun tentera iblis kembali dengan tangan kosong. Menurut zaman-zaman dewan nama hebat-hebat lagi. Mereka berkata, belum pernah kami melihat yang lain menakjubkan dari mereka. Kami peroleh satu demi satu
dari dosa mereka. Tetapi apabila petang hari, lalu mereka bermohon ampun. Pada pagi tadi kami dah pusing-pusing mereka buat maksiat mungkar, petang tadi mereka minta ampun, bertaubat, bersih balik. Ya, itu sebab kita kena lazim bertaubat, lazim minta ampun. Itu senjata kuat kita pukul iblis. Dia tengok orang tu dah buat maksiat, tiba-tiba orang tu minta ampun, taubat, bersih balik. Tengok bersih, dia pening lagi. Dia nak mengotorkan. Jadi bila insan pakai satu penyuci yang besar, taubat dan istighfar, habis melopong ni. Kemudian mereka berkata, belum pernah kami melihat lebih menakjubkan daripada mereka. Kami peroleh satu demi satu dosa mereka. Tapi apabila petang hari, lalu mereka bermohon ampun, bertaubat kepada Tuhan, maka diganti oleh Ta'ala kejahatan mereka dengan kebajikan. Lengoh dia. Jadi kita nak berdalih beliau macam itulah. Banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Itu pukulan yang sangat hebat kena kepada iblis maknanya. Kemudian satu lagi, menyambung iblis lagi, kamu tidak akan mempenuhi sesuatu daripada mereka. Mana kamu nak sesatkan dia, nak pengaruh dia, kerana ketahui dan mereka itu benar, siddiq, dan kerana tegurnya mereka mengikut nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita mengikut Rasulullah SAW, itu tamparan hebat kepada iblis. Tetapi yang datang sesudah mereka nanti, ni kendian ni, satu kaum yang senang hati mereka melihat, kaum yang senang hatimu melihat mereka, kamu dapat mempermainkan mereka dan mengajak mereka menuruti hawa nafsumu, menurut kemahuanmu. Itu syaitan dia. Kalau mereka meminta ampun, mereka tidak akan diampun. Masya Allah. Anda akan jumpa. Kalau ada rosak akidah pun nak ampun ini. Dan mereka tidak akan bertaubat. Itu pun tidak ampun. Dia pun malah nak taubat. Tuhan tak ilhamkan dia. Malah rosak sangat tu lain. Mereka tidak akan bertaubat, maka kejahatan diganti oleh Tuhannya dengan kebaikan. Kalau dia bertaubat, Tuhan ganti. Tapi tak bertaubat, mana kena banyak benda berlaku di akhir zaman yang mencabar ni lah. Habis kemudian berkata iblis seterusnya, wallahu a'lam.